Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tajuk garis dan satah dalam 3 dimensi. Sebelum itu, soalan-soalan ini diambil daripada soalan-soalan percubaan tahun 2020 daripada pelbagai negeri. Dan soalan ini boleh dimuat turun pada pautan yang telah disediakan di bahagian description di bawah. Jadi, mari kita teruskan dengan melihat soalan kita yang pertama. 1A. Rajah menunjukkan sebuah kubot. Tandakan sudut di antara satah PQW dengan satah PQUT pada rajah dalam ruang jawapan di bawah. Jadi di sini kita lihat satah PQW di sini kita highlightkan. PQW merupakan satah yang membentuk segitiga dan condong. Kemudian satah PQUT merupakan satah berbentuk segi empat tepat dan satah ini adalah satah tegak. Jadi apabila kita highlightkan kedua-dua satah ini, kita dapati terdapat pertemuan di antara kedua-dua satah ini, iaitu pada titik P dan juga pada titik Q. Jadi kita kena pilih salah satu titik ini sebagai sudut kita. Jadi bagaimanakah cara kita nak memilih sama ada P ataupun Q? Jadi antara tekniknya adalah kita lihat kedua-dua titik tersebut yang disambungkan kepada titik W, iaitu PW dan juga QW. Jadi antara tipsnya adalah kita pilih garisan yang paling pendek. Jadi kita dapati di sini bahawa garisan yang lebih pendek ataupun paling pendek di antara PW dan juga QW adalah garisan PW. Jadi di sini kita akan pilih huruf P, kemudian kita akan pilih huruf W. Apabila kita ada dua titik ini, dia akan membentuk satu garis. P yang berada di bawah, kita andaikannya sebagai tapak. Dan Q berada di atas, andaikannya sebagai puncak. Jadi di sini, tapak kita adalah segi empat tepat ini, iaitu satah PQUT. Jadi untuk itu, apabila P ini berada di tapak dan Q ini berada di puncak, maka puncaknya akan berada apabila kita membuat satu garis normal pada W ini, dia akan jatuh pada titik T di situ. Jadi sudut kita akan jadi sudut TPW di sini. Itu melibatkan garis ini. TPW. Jadi pada ruangan jawapan kita akan tandakan jawapan kita adalah berada di sini. Ataupun kalau kita nak buat satu garis, kita akan buat garis ini. Maka sudut kita adalah sudut TPW. Dan seterusnya, hitung sudut DA. Jadi di sini seterusnya kita akan menghitung sudut. Jadi untuk menghitung sudut ini, kita akan menggunakan trigonometri, iaitu yang melibatkan sin, yang melibatkan cos dan yang melibatkan penggunaan tangent di sini. Jadi di sini, kalau kita boleh lukis kembali segitiga yang terbentuk, kita lukis di sini. Ini adalah W, kemudian P berada di bawah, kemudian di atasnya ada huruf T di sini. Dan sudut kita berada di sini, sudut P. Kemudian kita melihat kepada panjang TW. TW sini, kita lihat di sini QR ada 3. Jadi di sini juga adalah 3. Kemudian panjang TP di sini. TP sama panjang dengan RV, iaitu 9. Jadi di sini kita akan buat 9 di sini. Jadi di sini sudut kita berada di sini. Jadi ukuran 3 ini merupakan ukuran bertentangan dengan sudut kita, dan ukuran 9 ini adalah sisi yang bersebelahan dengan sudut kita. Jadi dia akan melibatkan tentang per sebelah. Jadi apabila tentang per sebelah adalah kita menggunakan tan, iaitu tan sudut TPW sama dengan tentang kita adalah 3
per dengan sebelah kita adalah 9. Jadi, untuk mendapatkan nilai sudutnya, apa yang perlu kita buat? Kita akan menggunakan kalkulator. Di sini kita akan tekan Shift, kemudian kita akan tekan tan. Kemudian kita akan tekan 3/9. Dan kita akan tekan sama dengan, dan kita akan dapat nilai sudutnya adalah 18.43 darjah. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan nombor 1A. 18.43 darjah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 2. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan segitiga tegak PQR sebagai kelihatan rentas seragamnya dan segi empat tepat PQTS sebagai tapaknya. Diberi UQ sama dengan 24. Namakan sudut di antara garis UQ dengan tapak PQTS dan seterusnya hitung sudut tersebut. Jadi di sini sudut yang perlu kita cari adalah sudut yang melibatkan garis UQ. Jadi UQ berada di sini. Kemudian tapak PQTS. PQTS merupakan satah segi empat, yang mana satah ini merupakan satah mengufuk. Jadi di sini sudut yang perlu kita cari adalah sudut yang melibatkan satah dan juga garis. Jadi di sini kita lihat bahawa pertemuan di antara garis dan satah itu adalah bertemu pada titik Q. Jadi sudut kita adalah sudut Q. Jadi satu lagi hujung di antara garis UQ adalah U. Jadi kita akan pilih huruf U. Jadi U sebagai puncak dan Q sebagai tapak. Kemudian apabila kita berada di puncak, kita akan membuat satu garis normal, iaitu garis tegak 90 darjah. Dan garis itu akan jatuh pada titik S. Jadi sudut kita adalah sudut UQS. Itu sudut di sini. Terbentuk. Jadi jawapan kita adalah sudut UQS. Dan seterusnya kita akan hitung sudut ini. Jadi untuk menghitung sudut, dan lebih baik kita melukis kembali segitiga tegak yang terhasil pada sudut itu. Jadi di sini kita akan lukis U. U berada di atas, kemudian di bawah U ada huruf S. Kemudian Q juga berada di bawah, di sebelah kiri di sini kita buat ini Q. Jadi kita sambungkan. Jadi dia akan membentuk sudut 90 darjah di sini. Dan sudut kita adalah sudut berada di Q ni. Kemudian kita akan melihat panjang sisi-sisi yang terlibat. Di sini kita dapati bahawa panjang US sama dengan panjang RP, iaitu 8. Jadi di sini 8 cm. Kemudian satu lagi, kita melihat panjang UQ, sebab telah pun diberi panjang UQ di sini, iaitu 24 cm. Iaitu di sini 24. Jadi sudut kita berada di Q. Jadi sisi yang berkaitan dengan sudut kita adalah sisi yang bertentang dan juga sisi hypotenuse. Jadi trigonometri yang melibatkan tentang dan hypotenuse adalah kita menggunakan sin. Sin sudut UQS sama dengan tentang 8 per hypotenuse 24. Maka kita akan tekan kalkulator. Kita akan tekan Shift sin 8 per 24. Dan kita tekan sama dengan. Dan jawapan yang kita akan perolehi adalah 19.47 darjah. Jadi jawapan kita untuk soalan nombor 2. Dan kita lihat pada pembahagian markah di sini, kita menamakan sudut, kita dapat satu markah. Kemudian kita menggunakan trigonometri untuk dapatkan sudut sebagai jalan
markah jalan kira, 1 markah, dan jawapan akhir kita 1 markah. Dan maka keseluruhan di sini yang kita akan perolehi adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang bernombor 3. Rajah pada ruang jawapan menunjukkan gambar panel solar di atas bumbung yang rata sebuah bangunan. Tepi QR bagi panel solar itu ialah 2.6 meter dan sudut antara panel solar dengan bumbung ialah 41 darjah 42 minit. Soalan A. Pada rajah di ruang jawapan, tandakan sudut di antara panel solar dengan bumbung. Okey, di sini kita lihat pada rajah panel solar iaitu garis QR. QR di sini. Kemudian bumbungnya adalah rata iaitu RS. Jadi sudut di antara bumbung dan panel solar adalah sudut QRS. Itu sudut di sini. Jadi kalau kita garis sedikit, kita akan membentuk segitiga dan sudutnya adalah sudut QRS. Kalau kita boleh tulis di sini sudut QRS. Dan jawapannya kita perlu tanda pada rajah. Seterusnya, hitung tinggi panel solar daripada bumbung QS. Jadi kita akan mencari tinggi panel solar yang diukur pada bumbung. Itu kita akan dapatkan nilai ini. Berapa? Dan di sini telah pun diberi sudut QRS itu, iaitu sudut ini telah pun diberi, iaitu 41 darjah 42 minit. Jadi di sini 41 darjah 42 minit. Kalau kita lukis dalam bentuk 2 matra, segitiga sudut 90 darjah di sini, ini adalah Q, ini R, ini S. Dan ini sudutnya adalah 41 darjah 42 minit. Panjang QR adalah 2.6. Jadi, apa yang perlu kita dapatkan di sini adalah panjang QS. QS ini merupakan sisi yang bertentangan. Dan QR ini merupakan sisi hypotenuse. Jadi, tentang dan hypotenuse, jadi di sini kita akan menggunakan sin, iaitu sin 41 darjah 42 minit bersamaan dengan QS per 2.6. Jadi kita akan dapatkan nilai QS. Jadi QS sama dengan 2.6 didarabkan dengan sin 41 darjah 42 minit. Jadi kita akan menggunakan kalkulator. Kita akan tekan 2.6 sin 41 darjah, kemudian kita akan tekan simbol darjah, kemudian 42, dan sekali lagi kita akan tekan darjah untuk menyatakan dalam unit minit. Kemudian kita tekan sama dengan. Dan jawapannya kita akan dapat adalah 1.73 meter. Jadi tinggi Q ke S adalah 1.73 meter. Jadi di sini seterusnya kita lihat dari segi pemberian markahnya. Kita tandakan sudut pada rajah, kita dapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan sin di sini, kita dapat 1 markah, dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan kita yang dapat adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 4. Ana dan 2 orang anaknya telah melukis sebuah potret. Mereka meletakkan potret itu di dalam sebuah kotak seperti yang ditunjukkan dalam rajah untuk dikirimkan kepada sahabat yang berada di Johor Bahru. Diberi tinggi kotak itu ialah 40 cm. Jadi kita tulis di sini 40 cm. Pada rajah di ruang jawapan, tandakan sudut di antara potret itu dengan tapak kotak. Jadi tapak kotak adalah 60 cm di sini. Jadi sudutnya adalah sudut ini. Sudut di antara potret dengan tapak. Jadi kita telah tanda. Seterusnya B, hitung sudut di antara potret dengan tapak. Jadi kita lihat di sini, kita lukis semula bentuk segitiga dalam bentuk 2 dimensi. Di sini 60 adalah tapak dan tinggi kotak adalah 40 cm.
dan sudutnya berada di sini. Jadi sisi yang terlibat di sini adalah sisi yang bertentang dan sisi bersebelahan. Tentang bersebelah. Jadi tentang bersebelah adalah kita menggunakan tan. Jadi di sini kita guna tan. Tan theta terletakkan sebagai theta kerana tidak ada sebarang abjad di sini, sama dengan sisi yang bertentangan itu 40 per sisi yang bersebelahan 60. Jadi kita akan dapatkan bukaan sudutnya di sini. Kita akan tekan shift tan 40 per 60 dan sama dengan, dan kita akan dapat jawapannya adalah 33.69 darjah. Jadi kita lihat dari segi pemberian markahnya di sini, kita tandakan sudut pada rajah pada orang jawapan, terdapat 1 markah. Kemudian jalan kira kita tan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya lagi kita lihat soalan kita yang bernombor 5. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat sama mengufuk PQRS. Trapezium PQUT ialah rata rentas seragam prisma itu. Permukaan segi empat tepat QRVU adalah condong. Namakan sudut di antara satah TRW dengan satah mencancang PSWT. Jadi untuk satah TRW, ini adalah satah TRW, satah yang berbentuk segitiga dan condong. Kemudian satu lagi, satah PSWT, merupakan satah mencancang yang berada di belakang. Jadi di sini terdapati titik temu antara kedua satah tersebut adalah pada huruf T dan juga pada huruf W. Jadi kita ada 2 titik pertemuan di sini, jadi kita perlu pilih garis yang lebih pendek yang menghubungkan kedua-dua titik itu dengan R. Itu sama ada WR ataupun TR. Jadi di sini kita dapati bahawa garis yang lebih pendek adalah garis WR. Okey. Jadi di sini kita akan pilih titik R dan W ini merupakan sudut kita. Jadi, satu titik lagi yang mana? Satu titik lagi adalah titik S. Kerana W ini kita andaikan sebagai tapak dan R ini sebagai puncak. Jadi, bila R sebagai puncak, kita akan buat satu garis normal tegak dan tegaknya dia akan jatuh pada S. Jadi, sini adalah sudutnya. Jadi, kita akan namakan sudut ini sebagai sudut RWS ataupun kita boleh namakan sudut ini sebagai sudut SWR. Seterusnya, hitung sudut di antara satah TRW dengan satah mencancang PSWT. Seperti biasa, sebelum kita menghitung, kita perlu lukis gambaran dalam bentuk dua dimensi supaya kita lebih nampak sisi sebelahan, sisi bertentangan dan juga sisi hipotenusnya. Jadi di sini kita akan lukis W berada di atas. Kita ambil balik sini W dan di bawahnya ada S. Kemudian di sebelah kanannya yang sebaris dengan S ada R. Sini R. Jadi inilah segitiga yang terbentuk dan sudutnya adalah sudut di titik W. Kemudian kita akan labelkan panjang sisi-sisi yang ada. Terlihat panjang WS. WS sama panjang dengan TP iaitu 8. Kemudian SR sama panjang dengan PQ iaitu 10. Jadi di sini kita ada sisi yang bertentangan dengan sudut dan bersebelahan dengan sudut. Jadi kita akan menggunakan tan iaitu tentang bersebelah. Iaitu tan sudut RWS sama dengan sisi bertentangan 10 per sisi bersebelahan iaitu 8. Jadi, kita akan kira menggunakan kalkulator. Kita akan tekan shift tan 10 per 8. Dan kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya adalah 51.5
darjah. Jadi kita lihat pada pembagian markahnya di sini. Seperti biasa, kita menamakan sudut yang terlibat, kita akan dapat 1 markah. Kemudian jalan kira kita melibatkan tan, terdapat 1 markah. Dan jawapan akhir kita juga kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 6. Rajah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak segi 4 tepat PQRS. X, Y dan Z masing-masing ialah titik tengah TW, PS dan QR. Diberi TP sama dengan 5 dan PQ sama dengan 8. A. Namakan sudut di antara satah QRX dengan satah PQRS. Jadi di sini kita akan tandakan satah QRX. QRX merupakan satah segitiga dan satah ini adalah satah condong. Kemudian satah PQRS merupakan satah tapak, satah mengufuk. Jadi di sini kita dapati terdapat 3 titik yang bertemu di antara kedua-dua satah ini, iaitu Q, Z dan juga R. Jadi titik mana yang kita hendak pilih untuk diwakilkan dengan sudut kita? Jadi tips yang sama juga, ketiga-tiga titik ini perlu digariskan ke huruf X. Gini. Dan kita akan pilih sisi yang paling pendek di sini, iaitu sama ada QX ataupun ZX ataupun RX. Di sini kita nampak bahawa garis yang paling pendek adalah garis XZ, iaitu garis yang berada di tengah-tengah. Kerana dia tegak, kedua-dua garis itu adalah garis condong, jadi dia lebih panjang. Jadi kita akan pilih titik Z. Jadi secara langsung Z itu akan menjadi tapaknya, kemudian X adalah puncaknya. Kemudian tapaknya di sini adalah satah mendatar. Jadi kita akan buat garis normal pada X dan dia akan jatuh pada Y. Jadi sudut kita adalah sudut X, Z dan Y. Jadi jawapan kita adalah sudut X, Z, Y. Ataupun kita boleh tulis sudut Y, Z, X. Soalan B. Hitung sudut di antara satah QRX dengan satah PQRS. Jadi untuk menghitung sudut, seboleh-bolehnya kita lukis terlebih dahulu bentuk segitiga tepat yang kita. Jadi X berada di atas dan Y berada di bawah. Kemudian nilai titik Z berada di sebelah kanan Y. Ini akan jadi macam ni. Ini Z. Jadi sudut kita adalah sudut Z di sini. Kemudian di sini kita perhatikan nilai-nilainya. Di sini diberi TP sama dengan 5 dan TP sama juga tinggi dengan XY, iaitu di sini 5. Kemudian satu lagi, di sini diberi PQ sama dengan 8. PQ 8. Jadi di sini 8 sama juga panjang dengan YZ. Jadi sudut kita di sini kita ada sisi yang bertentangan dan sisi yang bersebelahan. Tentang bersebelah adalah tan, itu tangent. Jadi kita gunakan tan sudut X, Z, Y sama dengan sisi bertentangan iaitu 5 per sisi bersebelahan sama dengan 8. Jadi seperti biasa kita akan tekan ke calculator, kita akan tekan shift tan, kemudian 5 per dengan 8. Kemudian sama dengan, kita akan dapat nilainya adalah 32 darjah. Jadi kita lihat pada pembahagian markah di sini, kita namakan sudutnya kita dapat 1 markah. Jalan kira kita menggunakan tan, tentang persebelah terdapat 1 markah dan jawapan akhir kita 32 darjah terdapat lagi 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan perolehi adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 7. Rajah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk ABCD dan sebuah prisma bersudut tegak EFGHJK dengan tapak mengufuk EFGH, di mana JH
sama dengan HC. Namakan sudut di antara satah ABHE dengan satah EHJK. Jadi di sini kita akan highlightkan satah ABHE. ABHE adalah satah segi empat dan merupakan satah condong di sini yang berwarna ini. Dan satu lagi satah EHJK juga merupakan satah berbentuk segi empat di sini. Di sini. Jadi apabila kita highlightkan sini, kita nampak ada dua titik yang menyambungkan di antara dua satah itu, iaitu titik E dan juga titik H. Jadi kita akan pilih antara salah satu titik tersebut. Dan kita akan menggunakan teknik yang sama, iaitu kita dapatkan garisan yang paling pendek. Jadi untuk titik E dan H, kita nak sambungkan ke titik mana? Sebab ini merupakan segi empat. Jadi apabila ia adalah segi empat, kita dapati H ini kita sambungkan ke J. Okay. H sambung ke J, kemudian E sambung ke K. Jadi kedua-dua garis ini adalah garis yang sama panjang. Jadi di sini terdapat dua pilihan jawapan di mana mempunyai nilai sudut yang sama. Sama ada sudut JHB ataupun sudut KEA. Jadi kita ada dua jawapan di sini. Kerana kedua-dua sudut ini adalah sudut yang sama besar. Jadi kita akan tulis jawapan kita. Sama ada kita akan tulis jawapannya sudut JHB, itu JHB, ataupun kita buat sudut BHJ, ataupun kita namakan sudut yang satu lagi, iaitu sudut KEA, sudut KEA, ataupun kita terbalikkan sudut AEK. Jadi salah satu jawapan ini kita tulis adalah jawapannya yang betul. Seterusnya, hitung sudut di antara satah ABHE dan satah EHJK. Baiklah. Untuk menghitung sudut ini, kita memerlukan segitiga bersudut tegak untuk kita menggunakan fungsi trigonometri sin, cos dan tan di sini. Jadi di sini kita dapati tidak ada sudut segitiga bersudut tegak antara sudut ini, iaitu sudut JHB ini. Kita ambil JHB ini di sini. Jadi kalau kita lukis kembali dalam bentuk dua dimensi, kita akan dapati rajahannya macam ni lah. Macam ni, dan macam tu. Kemudian ini J, ini H, ini B. Kemudian kita ada satu garis lurus. Kemudian ada sini. Sini 90 darjah. Kemudian sini. Sini 90 darjah. Dan sudut yang kita namakan sebentar tadi adalah sudut ini. Jadi sudut ini adalah, kalau kita dapati apabila kita lukis ini, sudut yang dicangkumi oleh dua segitiga bersudut tegak. Jadi untuk nak kira sudut ini, kita perlu kira sebanyak dua kali. Itu kita kira ini sebagai sudut yang pertama di sini, kemudian sudut kita yang kedua adalah sudut sini, sudut yang kedua. Jadi kita akan cari sudut kita yang pertama dulu. Sebelum itu kita lihat kepada panjang sisi-sisi yang telah pun diberi di sini. Kalau kita baca balik, panjang JH sama dengan panjang HC, iaitu 5 dan di sini pun 5. Jadi di sini 5. Kemudian panjang GH, sini G, H sama dengan panjang BC, 12. Maka sini kita dapati adalah 12. Jadi sudut satu ini melibatkan sisi bersebelahan dan sisi hypotenuse. Sebelah per hypotenuse adalah cos. Jadi kita guna cos theta sama dengan sebelah per hypotenuse. Jadi kita akan tekan calculator. Kita tekan shift cos 5/12. Tekan sama dengan, kita dapat
65.38 darjah. Itu merupakan sudut kita yang pertama. Kemudian kita kira pula sudut kita yang kedua di sini, iaitu sudut GHB. Okey. GH panjangnya 12, kita dah dapat. Kemudian di sini kita lihat lagi panjang GB sama panjang dengan CH, iaitu 5. Jadi di sini adalah 5. Jadi sisi yang terlibat untuk sudut GHB ini adalah sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Tentang persebelah. Jadi kita akan gunakan tan. Tan sudut sama dengan tentang 5 per dengan bersebelahannya adalah 12. Jadi kita akan tekan kalkulator. Kita tekan shift tan 5 per 12. Kemudian kita tekan sama dengan, kita dapat jawapannya adalah 22.62 darjah. Jadi jawapan akhir kita perlu tambahkan kedua-dua sudut ini, iaitu 65.38 darjah tambahkan dengan 22.62 darjah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 88 darjah. Jadi kita lihat taburan markah yang di sini, kita namakan sudut, kita dapat 1 markah. Okay, di sini kita menggunakan dua fungsi trigonometri, iaitu cos dan juga tan, disebabkan langkah pengiraannya adalah sama, iaitu sama, maka kedua-duanya kita akan dapat 1 markah sahaja di sini. Dan jawapan akhir kita dapat 1 lagi markah. Dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 3 markah sahaja. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 8. Raja menunjukkan sebuah tingkap yang dipasang di sebuah rumah. Bukan tingkap itu dihadkan kepada 30 darjah dari fulcrum E dan fulcrum H. Okay. Diberi bahawa panjang EF sama dengan EK sama dengan 55. Itu panjang tingkap ni adalah 55 darjah, 55 cm. Sini. Namakan sudut yang sepadan dengan E dengan sudut FEK. Kita lihat sudut EFK di mana sudut FEK, iaitu sudut yang berada di sebelah kiri tingkap. Jadi, sudut yang sepadan dengan sebelah kiri tingkap adalah sudut yang berada di sebelah kanan tingkap. Jadi, sudutnya adalah sudut GHL. Jadi, kedua-dua sudut ini sama bukaannya, iaitu 30 darjah, seperti yang dinyatakan dalam soalan. Jadi, jawapan kita adalah sudut GHL, ataupun kita boleh tulis sudut LHG. Kedua-duanya adalah sama. Seterusnya, hitung jarak tegak dari titik F ke EK apabila bukaan tingkap adalah maksimum. Okay, di sini apabila kita buka tingkap, dia nak tinggi dinding, bukaan tingkap, dia nak tinggi. Dia nak tinggi ni. Berapa? Jadi, tingkap ini adalah 55 cm dan bukaannya adalah 30 darjah. Jadi, di sini sudut yang tercangkumnya adalah 30 darjah. Kemudian diberi panjang 55 ini merupakan sisi hipotenus bagi sudut 30 darjah ini. Dan soalan menanyakan tinggi ini adalah sisi bertentang, iaitu yang melibatkan sisi bertentang dengan sisi hipotenus. Jadi tentang dan hipotenus kita akan guna sin, iaitu sin 30 darjah bersamaan dengan pertentangannya, iaitu kita labelkan sebagai X, per dengan hipotenus 55. Ini di sini X sama dengan 55 sin 30 darjah. Kalau kita tekan kalkulator saja, 55 sin 30. Dan jawapan yang kita dapat di sini adalah 27.5 cm. Jadi tingginya adalah 27.5 cm. Dan kita lihat pada pembahagian markah di sini, seperti biasa kita namakan sudut, terdapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan sin 30 darjah ini, terdapat 1 lagi markah. Dan jawapan akhir kita 1 markah.
dan markah keseluruhan kita dapat adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 9. Rajah pada jawapan menunjukkan sebuah meja setrika berlaras yang baru dibeli oleh Huda. Dia meletakkan meja di atas lantai mengufuk. Kaki meja itu mempunyai panjang yang sama iaitu 120 cm. Pada rajah di ruang jawapan, tandakan sudut di antara permukaan meja setrika dengan kaki meja. Kata kunci di sini adalah permukaan meja dengan kaki meja. Jadi permukaan meja adalah di sini. Kemudian kaki meja di sini. Ada 2 kaki meja di sini. Jadi secara kasarnya kita pun nampak sudut yang dicangkum oleh permukaan meja setrika ini dengan kakinya, iaitu sudutnya berada di sini. Ataupun kita boleh buat di sini. Jadi ada 2 kemungkinan jawapannya di sini. Jadi pada ruangan jawapan kita tanda. Seterusnya, jika Huda ingin melaraskan meja setrika pada ketinggian 80 cm, hitung sudut di antara permukaan meja setrika dengan kaki meja setrika. Meja setrika ini tingginya adalah 80 cm. Jadi di sini kita akan buat tingginya di sini adalah 80 cm. Jadi ini adalah titik tengah meja tersebut. Jadi ini 40, ini adalah 40. Jadi kita di sini kita akan ambil segitiga sudut 90 darjah di sini. Ini kita boleh lukis di sini. Okey, jadi macam ni. Ini sudut. Ini 40 cm. Kemudian kita lihat lagi panjang kaki meja adalah 120 cm. Jadi kita 120 cm, sini adalah 60 cm. Jadi di sini adalah 60 cm. Jadi kita lihat pada sudut ini, sisi yang terlibat adalah sisi bertentang dan sisi hipotenus. Jadi kita akan gunakan sin untuk mendapatkan nilai sudutnya. Iaitu sin sudut sama dengan tentang 40 per hipotenus 60. Jadi kita akan tekan kalkulator. Kita akan tekan shift sin 40 per 60. Dan kita tekan sama dengan, dan terdapat jawapannya adalah 41.81 darjah. Baiklah, dari segi pemberian markahnya, kita tandakan sudut pada ruangan jawapan, terdapat 1 markah. Jalan kerjanya, sin 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang nombor 10 yang merupakan soalan terakhir di dalam video perbincangan kita pada kali ini. Rajah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk PQRS. K ialah titik tengah bagi sisi BQ. Namakan sudut di antara satah PSK dengan tapak PQRS. Jadi kita lihat di sini, satah PSK merupakan satah berbentuk segitiga dan satah ini adalah satah condong. Kemudian tapak PQRS merupakan tapak berbentuk segi 4 tepat, di mana satah ini merupakan satah mengufuk. Jadi di sini kedua-dua satah ini bertemu pada titik P dan juga titik S. Jadi kita kena pilih mana satu titik yang terlibat dalam sudut ini, sama ada P ataupun S. Seperti biasa, kedua-dua titik ini, itu S dan P, kita akan sambungkan dengan titik K. Apabila kita sambung di sini, kita dapati bahawa garis yang lebih pendek sebenarnya adalah pada garis PK. Kerana PK ini merupakan satu garis yang terus. Kita lihat pada kedudukan PQ di sini. Kerana SK ini dia perlu merentas penjuru tapak iaitu SQ untuk sampai ke K. Jadi secara langsung PK ini merupakan garis yang lebih pendek. Jadi kita akan ambil garis PK di sini. Jadi P itu akan jadi tapak, kemudian K ini akan jadi puncak, kemudian kita akan buat satu garis normal pada K dan dia akan jatuh pada titik Q. Di sudut yang akan terbentuk di sini adalah sudut KPQ, itu sudut berada di sini. Jadi pada ruangan jawapan kita akan tulis sudut KPQ ataupun kita boleh tulis juga sebagai sudut QPK. Seterusnya, hitung sudut di antara satah
PSK dengan tapak PQRS. Jadi sebelum kita menghitung sudut ini, kita cuba lukis segitiga dalam bentuk dua dimensi yang terlibat. Di sini lihat K berada di atas Q. Jadi kita lukiskan K berada di atas Q dan Q berada di bawah. Kemudian P dia akan berada sebaris dengan Q di sebelah kiri. Jadi Q, P berada di sini. Jadi kita sambung di sini. Jadi inilah sudut yang terbentuk. Di sini diberitahu bahawa K merupakan titik tengah bagi BQ. Jadi di sini panjangnya adalah 6, jadi titik tengah adalah 3. Jadi KQ adalah 3. Kemudian PQ. PQ di sini sama panjang dengan TU, iaitu 12. Jadi di sini PQ adalah 12. Jadi kita lihat pada sudut, garis yang terlibat adalah garis yang bertentang dan juga garis yang bersebelahan. Jadi tentang persebelah kita akan menggunakan tan. Jadi tan sudut KPQ sama dengan tentangnya 3 per dengan sebelahannya adalah 12. Kita tekan kalkulator, shift tan 3 per 12. Dan kita tekan sama dengan, dan jawapan yang kita akan dapat adalah 14.04 darjah. Di segi pemberian markah di sini, kita namakan sudut. Seperti biasa, kita dapat satu markah. Kita menggunakan tan, satu markah sebagai langkah pengiraan. Dan jawapan akhir kita akan dapat satu lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan peroleh di sini adalah sebanyak 3 markah. Jadi itu sajalah untuk video kita pada kali ini dalam tajuk garis dan satah dalam 3 dimensi. Kita berjumpa lagi dalam video kita yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.